Assalamualaikum dan apa khabar? Selamat pagi. Bersiaran kembali bersama saya Nurul Umur. Kalau semalam saya bersiaran dengan rakan Sugas Pasha, hari ini saya bersiaran dengan si cantik manis jelita. Saya Helena Pahlavi. Selamat hari Jumaat kepada anda semua. Hari yang terakhir untuk kita bekerja. Besok Sabtu Ahad mungkin boleh merancang untuk bersama-sama meluangkan masa bersama dengan keluarga terdekat. Apatah lagi sekarang ini musim sekolah, namun jauhi kawasan seperti sungai ataupun air terjun, kerana sekarang kita tahu waktu hujan melanda beberapa negeri. Kalau kita lihat paling teruk terjejas di Johor dengan jumlah mangsa banjir yang semakin meningkat, hampir 30,000 orang. Baik, dan di kesempatan itu bercakap tentang banjir ini, di kawasan di negeri-negeri yang terjejas banjir ini juga kita kena sedia maklum bahawa ada juga calon-calon SPM yang terkandas, tidak boleh ke bilik peperiksaan ataupun dewan peperiksaan, dan mereka ini adalah, kalau kita lihat, ada sebanyak 431 calon yang tidak berjaya menghadirkan diri ke dewan peperiksaan dan sebagainya, dan mereka ini akan dijadualkan semula peperiksaan mereka selepas mendapat persetujuan dan kajian daripada ketua daerah, pegawai daerah pendidikan masing-masing. Dan kalau kita tengok di Johor dan Pahang, seramai 195 calon terkesan banjir, namun mereka ini berjaya digerakkan ke pusat-pusat peperiksaan berhampiran dengan bantuan agensi kerajaan. Dan KPM juga menasihatkan kepada semua pelajar yang mungkin terkandas ataupun mempunyai apa-apa sahaja masalah yang melibatkan bencana banjir ini untuk segera menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri ataupun pihak sekolah untuk bantuan seterusnya. Dan calon juga boleh menghubungi bilik talian gerakan banjir, Jabat Lembaga juga JPN di seluruh negara. Itu dia antara perkembangan yang dapat kita berikutan banjir yang melanda di dua buah negeri yang begitu terjejas teruk, ya Helena. Dan kali ini kita nak kongsikan juga sedikit sebanyak info kepada mereka di luar sana. Maklumlah ketika di kala inflasi ini kita tahu keadaan agak menekan, dan mungkin antara kita yang ingin menambahkan pendapatan, tetapi berhati-hati dengan skim penipuan untuk yang kita nak kongsikan, di mana PDRM sedang menyiasat skim pelaburan yang dikenali sebagai Sand Capital yang dikesan menjalankan kegiatan penipuan di seluruh negara, membabitkan jumlah kerugian mangsa setakat ini adalah sebanyak 6.7 juta ringgit. Dan skim berkenaan yang dilaporkan aktif sejak hujung tahun lepas menawarkan skim pelaburan berasaskan pembelian saham, dan mereka yang berminat ini akan dimasukkan ke dalam kumpulan WhatsApp yang dikenali sebagai JP Morgan Business School. Dan pelabur kemudiannya difahamkan perlu mendaftar dan membeli saham yang ditawarkan melalui laman sesawang iaitu sandcapital.xyz/. Dan setakat ini pihak polis telah pun mengesahkan telah kira-kira 40 orang polis yang menggesa yang telah pun tertipu, dan polis percaya ramai lagi mangsa di luar sana yang telah pun tertipu, tetapi ketika ini tidak membuat lagi laporan, di mana pihak polis menyarankan kepada mereka di luar sana yang sekiranya anda rasa anda pun telah tertipu ataupun merupakan mangsa daripada pelaburan Sand Capital ini, diminta untuk tampil membuat laporan polis supaya tidak ramai antara mereka terus menjadi mangsa di luar sana. Dan sekiranya laporan polis ini dilakukan, di sini pihak polis dapat melakukan ataupun melaksanakan tugas yang sebaik mungkin, iaitu dalam menangani permasalahan penipuan ini. Dan sekiranya anda tertipu tetapi bertindak mendiamkan diri, itu adalah masalah besar, di mana si penipu ini akan terus bermaharajalela lagi. Itu dia. Betul. Boleh menelefon talian National Crisis iaitu 997 untuk bersama-sama melaporkan kecelakaan penipuan yang telah berlaku ini. Baik, ini kami kongsikan sedikit tentang Belanjawan 2023, di mana penangguhan pelaksanaan penangguhan bayaran balik untuk PTPTN dan juga pelaksanaan diskaun yang telah bermula semalam hingga 31 Mei 2023.
pada atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman, dan masing-masing diskaun 15% pula akan diberikan untuk penyelesaian sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan baki hutang serta bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus mengikut jadual bayaran balik. Selain diskaun 5% juga akan diberikan untuk bayaran balik melalui aplikasi MyPTPTN, dan ini saya kira PTPTN untuk melangsaikan hutang mereka pada kadar yang mempunyai diskaun setinggi 20%. Dan peminjam boleh pergi saja ke laman web www.ptptn.gov.my, baca semua soalan-soalan lazim belanjawan 2023 ataupun boleh chat secara langsung bersama chatbot kat situ. Dan menurut kenyataan itu lagi, anda juga boleh telefon Care Line PTPTN di talian 0321933000 untuk mendapatkan maklumat lanjut. Baik, itu sedikit sebanyak yang kita boleh yang anda boleh baca di portal bernama.com, dan sebarang cadangan, hibahan dan sebagainya anda boleh saja email kami di akmbernama.tv@gmail.com. Ya, dan seperti biasa kita nak melihat mengenai laporan cuaca hari ini dan seterusnya bersama dengan rakan setugas dalam bilik berita. Silakan. Jom kita saksikan. Selamat dan salam Malaysia Madani, saya Pravina Tersinggam dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. Bahagian kepala sebuah kereta api penumpang dalam perjalanan dari Tumpat ke Johor Bahru terbakar di Taman Tasik Kiara Tanah Merah, Kelantan malam tadi. Ketua Polis Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tanah Merah Muhammad Zulkifli Osman memaklumkan pihaknya menerima laporan mengenai insiden itu pada 10.36 malam sebelum 2 pegawai dan 10 anggota serta 2 jentera FRT dikerah ke lokasi kejadian. Anggota bomba tiba di lokasi kejadian pada 10.39 malam dan mendapati bahagian kepala kereta api tersebut sedang terbakar. Api berjaya dikawal pada 11 malam. Kejadian telah menyebabkan pemandu kereta api Ekspres Rakyat Timuran itu cedera dan dibawa ke Hospital Tanah Merah untuk rawatan. Semua penumpang kereta api tersebut selamat dan punca kejadian masih dalam siasatan. Kita teruskan dengan perkembangan banjir. Hujan lebat berterusan dan air pasang memburukkan lagi situasi banjir di seluruh negara dengan pertambahan mangsa kini sebanyak 34,788 orang daripada 9,735 keluarga setakat jam 6 pagi tadi. Sebanyak 286 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di 5 negeri terjejas. Johor menjadi negeri paling teruk terjejas dengan peningkatan mangsa banjir kepada 31,668 orang daripada 8,835 keluarga. Sebanyak 239 PPS dibuka di daerah Sugamat, Kota Tinggi, Kulai, Keluang, Johor Bahru, Mersing, Tangkak, Muar dan Batu Pahat. Pahang turut mengalami peningkatan mangsa banjir dengan merekodkan 1,913 mangsa daripada 554 keluarga. Sementara itu, Negeri Sembilan mencatatkan seramai 1,066 mangsa daripada 303 keluarga dengan 12 PPS dibuka. Melaka pula merekodkan 98 mangsa banjir daripada 25 keluarga yang ditempatkan di 4 PPS. Manakala Sarawak membuka 2 PPS di daerah Seri Aman dan Sarike
untuk menempatkan 43 mangsa daripada 18 keluarga yang terjejas banjir. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini akan memutuskan sama ada Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad One MDB Arul Kamda Kantasami akan dipanggil untuk membela diri atau dibebaskan daripada pertuduhan meminda laporan audit One MDB. Hakim Muhammad Zaini Mazdan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan akan menyampaikan keputusan itu pada 9 pagi. Tahun lepas, Arul Kamda menjadi saksi dalam kes itu selepas mahkamah membenarkan permohonan pendakwaan mengikut Seksyen 63 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pada 7 September 2022, pihak pendakwaan menutup kesnya selepas mengemukakan 16 saksi. Najib 70 tahun yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun kerana menyeleweng dana SRC International Sundian Berhad didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir audit One MDB sebelum dibentangkan kepada PAC bagi mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kamda 45 tahun pula didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan tersebut bagi melindungi bekas Perdana Menteri itu daripada tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berkaitan One MDB. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Kompleks Jabatan Perdana Menteri Putrajaya antara 22 dan 26 Februari 2016. Mereka didakwa mengikut Seksyen 23-1 dan 24-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Najib masih berdepan 3 lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan RM2.3 bilion dana One MDB yang kini di peringkat perbicaraan dan setakat ini pendakwaan telah memanggil 44 saksi. Dengan laporan itu sekian dari Bilik Berita bersiaran bersama saya Pravina Torisingham. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Okey, Helena, selalunya hujung-hujung minggu ni nak-nak esok dah cuti kan. Kebanyakan ibu bapa akan membawa anak-anak. Mungkin kalau yang duduk di bandar tak tahu nak bercuti ke mana, yang paling senang nak beli jiwa anak, bawa tengok movie, tengok filem. Itu yang sebenarnya. Okay. Betul. Dan berkuat kuasa 1 Februari kita ada klasifikasi filem 2022 dan dalam klasifikasi ini terdapat 3 kategori baharu yang telah diumumkan oleh kerajaan iaitu P12, 13 dan juga 16. Di samping klasifikasi umum dan juga 18 yang telah pun ditetapkan sejak tahun 2012. Dan kita nak faham klasifikasi filem ini bagaimana ia dapat membantu ibu bapa terutamanya untuk memantau filem ataupun apa sahaja yang ditonton oleh anak-anak di kaca televisyen untuk perkembangan positif minda mereka. Baik, untuk itu kita bersama dengan Datuk Haji Muhammad Dusuki Haji Yaakob, pengerusi Lembaga Penafis filem LPF untuk bersama-sama membincangkan tentang klasifikasi filem 2023. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Okey, mungkin kita mulakan dengan secara ringkasnya peranan LPF dan juga kita nak tahu evolusi klasifikasi filem-filem di Malaysia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Helena dan terima kasih kepada Bernama TV kerana menjemput LPF bersama-sama pada pagi ini. Sebelum saya menjawab soalan yang ditanyakan tadi, saya terlebih dulu ingin memaklumkanlah kerana masih ada lagi yang kekeliruan antara LPF dengan FINAS. Okey. Jadi LPF ni sebenarnya adalah lembaga penulisan filem di bawah Kementerian Dalam Negeri. Manakala FINAS adalah agensi yang membantu atau memberi geran kepada pengusaha atau industri filem untuk membuat filem di bawah Kementerian KKD lah. Okay. Dan peranan LPF ni adalah pertamanya menonton tapis filem-filem yang akan ditayangkan di umum di apa ni untuk public viewer. Dia akan perlu mendapat kelulusan di bawah Akta Penapisan 2002 dan juga mengikut garis panduan penapisan filem.
Jadi semua filem-filem termasuk juga siaran TV, termasuk iklan di TV dan juga poster perlu dikemukakan kepada KDN atau LPF untuk ditapis. Jadi dalam membuat penapisan ini, kita berdasarkan seperti yang saya nyatakan menggunakan Akta Penapisan 2002 dan Garis Panduan Penapisan Filem atau kita katakan GPPF 2010 dengan berteraskan pada 4 prinsip. Pertamanya keselamatan dan ketenteraman awam, yang keduanya keagamaan, yang ketiganya sosio budaya dan yang keempat ialah ketertiban dan juga ketatasusila. Jadi bila semua filem yang hantar kepada kita, kita akan melihat filem-filem ini sama ada filem-filem ini atau bahan penerbitan ini melanggar atau sebaliknya kepada garis panduan yang dinyatakan. Okey. Dan bercakap pasal penapisan ni, saya cuma nak bawa sikit lah. Sejarah penapisan ni sebenarnya bermula seawal tahun 1908. Mana zaman British pun dah ada penapisan sebenarnya. Dan kalau kita melihat lebih lanjut lagi 1895. Masa tu British telah pun melaksanakan penapisan pada wayang teater. Kemudian pada bila maksudnya ialah wayang-wayang Cina, wayang teater, wayang mendu atau masuk wayang kulit dan mak yong masa itu telah ditapis. Cuma penapisannya dibuat oleh ketua polis. Okey. Jadi kalau kita lihat ketua polis dan sekarang di bawah KDN lah. Okey. Kemudian pada tahun 1908 apabila ketua polis terlalu banyak sangat permohonan penapisan itu diterima, maka dia melantiklah Gubernur masa itu melantiklah pejabat penapisan filem pada tahun 1917. Okey. Kemudian penapisan filem kita yang ada LPF sekarang ni ditubuhkan pada Mei 1 1954 masa itu di Singapura. Masa itu di Singapura. Kemudian 1965 kita pindah ke Kuala Lumpur. Okey, itu sejarah ringkas penapisan filem lah. Okey, berbalik pada evolusi yang dinyatakan oleh Lina, ditanyakan oleh Lina. Sebenarnya evolusi klasifikasi filem ni kita dah buat 5 kali. Pertamanya kita bermula pada tahun 1953. Pada tahun 1953 masa tu kita ada umum dengan dewasa. Okey. Kemudian pada tahun 1996 kita ada umum dan 18. Okey, dan 18 masa tu kita buat sama ada filem tu berunsurkan seksual, ganas, politik dan sebagainya. Okey. Kemudian pada tahun 2010 kita ada buat satu lagi klasifikasi umum PG-13 dan juga 18. Kemudian pada tahun 2012 kita rebranding balik kepada UP-13 dan 18. Yang terbaru seperti yang disebut oleh Helena tadi, 1 Februari kita melaksanakan 5 kategori U umum untuk P12 dan 13, 16 dan 18. Jadi itulah kategori yang ada sekarang lah. Dan tadi Datuk ada memberitahu bahawa LPF akan menapis terdahulu kandungan sesebuah bahan sebelum diterbitkan ataupun dan adakah ia turut terpakai kepada kandungan yang terkandung dalam platform digital ataupun bagaimana? Buat masa sekarang di bawah Akta Penapisan 2002 tu kita hanya menapis filem-filem yang untuk tayangan umum, tidak termasuk untuk digital. Pasal digital di bawah MCMC atau SKMM. Dan mungkinkah nanti di masa hadapan perkara ini akan dipantau oleh LPF, sebab kalau kita tahu sekarang ini tengah kecoh tentang satu filem yang dikatakan mempunyai unsur pluralisme agama yang bertentangan dengan akidah dan juga mazhab Syafi'i yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Dan bagaimana kita nak mengatasi masalah-masalah ini di masa hadapan nanti? Saya amat bersetujulah seperti yang Lena cakap tadi. Maknanya adalah baik kita ada satu akta yang mana boleh memendung kedua-duanya untuk peringkat umum, peringkat tayangan umum dan juga peringkat individu. Walau bagaimanapun seperti yang saya katakan, digital di bawah bidang kuasa SKMM, jadi kita tak boleh nak komen banyaklah pasal itu. Baik. Dan klasifikasi baharu ini kita tahu ada 3 kategori, 12, 13 dan 16. Namun kalau kita tengok jarak umur ini tidak jauh berbeza. Namun kita nak tahu juga apakah penambahbaikan yang dilakukan, kenapa wujudnya 3 beza umur yang mungkin tak terlalu jauh ini. Sebenarnya
sebelum kita membuat klasifikasi baru ni, kita sudah membuat engagement dengan semua pihak lah, terutama sekali dengan pihak industri filem. Jadi engagement ini telah bermula sejak tahun 2019. Okey, beberapa meeting, mesyuarat dan juga kita panggil libat urus kita adakan, dan apa dia panggil pandangan, ulasan dan juga pendapat daripada pihak industri kita cerakinkan dan kita terjemahkan dalam klasifikasi baru. Jadi dari segi peringkat umur tu, sebenarnya kalau kita melihat filem, sebenarnya dalam filem itu sendiri ada elemen-elemen yang sesuai untuk certain group of people. Jadi contohnya 18 ni biasanya kita akan melibatkan filem-filem yang aksinya ganas. Kemudian ada yang nudity, ada elemen-elemen nudity ataupun kita panggil kelucahan. Bahasa-bahasa yang digunakan pun agak kasar. Kita ambil contoh kalau filem-filem Samsing atau filem gangster ataupun filem-filem yang berbentuk seram. Cerita-cerita macam ni biasanya kita rasa tidak sesuai untuk bagi kepada penonton-penonton yang berumur peringkat kanak-kanak. Malah satu daripada kita punya prinsip klasifikasi baru ini ialah untuk memberi penonton dewasa menonton filem mereka mengikut cita rasa, dan dalam masa yang sama kita melindungi penonton yang bawah pada 18 ini daripada menonton filem-filem yang boleh memberi kesan kepada mereka. Dan dalam masa yang sama kita juga mengharapkan ibu bapa mengambil tanggungjawab supaya memilih filem-filem yang sesuai untuk tontonan anak-anak. Jadi itu yang sebenarnya rasional itu. Okey Datuk, nak meletakkan klasifikasi filem mungkin memakan masa, dan kita nak tahu siapakah antara mereka yang berkenaan yang meletakkan maksudnya yang meletakkan benchmark klasifikasi filem ini, dan bagaimanakah prosesnya. Okey, terima kasih. Dia macam ni, apabila kita menerima satu permohonan, dalam akta itu telah menetapkan kita akan meletakkan 3 orang ahli panel. 3 orang ahli panel untuk menonton satu-satu filem. Kemudian bila kita tonton filem ini, sebenarnya kita tidak tertakluk kepada satu-satu kriteria. Kita akan melihat keseluruhan jalan cerita itu. Kita melihat tema filem itu, kita melihat genre dia, dan kita lihat bahasa. Dan juga yang penting juga perkara-perkara yang dalam konten filem itu sendiri yang melibatkan adegan, melibatkan dia punya adegan tu, ada adegan ganas, adegan ngeri, adegan seram, semua tu kita tengok. Lalu bila kita tengok kat situ baru kita akan tentukan, okey, filem ini sesuai untuk peringkat umur mana. Okey, bila kita dah decide untuk buat filem ini untuk umur mana, kita akan melihat balik filem tadi sama ada perlukan pengubahan ataupun kita boleh lulus bersih. Pengubahan dalam maksud saya di situ ialah sama ada mungkin ada potongan di situ yang perlu dibuat. Mungkin ada kita perlu kaburkan. Ataupun bahasa tu mungkin kita perlu mute-kan serta-serta dialog tu pasal tidak sesuai dengan peringkat umur klasifikasi tadi. Okay, dalam kes ini saya juga ingin maklumkanlah, kerana ada yang mengatakan bahawa LPF yang buat editing. Sebenarnya LPF tak buat editing. Kita cuma arahkan production, you buat ini dengan time code kita bagi. Masa sekian-sekian ini kena kaburkan. Sekian-sekian dialog tu tolong mute-kan. Okey. So selebihnya adalah production. Jadi kreativiti pengarah tu balik untuk buat editing. Kalau dia buat editing tak cantik lah jadi cerita dia. Jadi itu yang sebenarnya cerita yang berlaku lah. Okey, dan kita nak tahu juga sambutan daripada pihak industri sendiri tentang klasifikasi filem 2023 ni. Okey. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada pihak industri kerana apabila kita melaksanakan klasifikasi baru ini, sambutannya amat positif dan menggalakkan. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, sebelum kita buat klasifikasi baru ni, kita sudah ada engagement. Jadi bila klasifikasi baru dilaksanakan, this is yang diorang looking forward lah actually. Jadi saya juga mengharapkanlah bila ada sambutan seumpama ini, para pengkarya akan lebih kreatif untuk
sesuaikan dengan klasifikasi dan Dan sedikit sebanyak ya Datuk, dengan adanya klasifikasi ini memberikan kelegaan lah kepada ibu bapa di luar sana yang nak bawa anak menonton filem kan. Kadang-kadang mungkin kata alamak macam mana lah filem ni turun nafas orang kata kan, nak bawa anak. Dan sedikit sebanyak mungkin Datuk boleh kongsikan antara reaksi positif yang dapat diterima dengan adanya klasifikasi filem ini dilaksanakan. Maksud reaksi positif, saya seperti saya nyatakan tadi lah, dari segi kalangan industri memang diorang seronok lah pasal sekarang ni kita ada 18, kita ada 16, kita ada 13. Dulu kita ada 13 dan 18 saja. Dan kami sendiri pun apabila kita membuat tonton tapis, kadang-kadang kita serba salah. Filem ni sebenarnya sesuai untuk 15 atau 16. Okey. Dan bercakap tentang itu, apa basis yang digunakan oleh LPF untuk memastikan filem ini sesuai untuk diklasifikasikan 12, 13 dan 16? Adakah kajian dilakukan ataupun bagaimana kita menetapkan kriteria-kriteria dia salah satunya macam saya kata tadi, engagement. Okey. Dan satu lagi ialah kajian di peringkat global. Okey, di peringkat global sendiri pun dia memang ada dah. Dia ada 12, ada 13, ada 16, ada 18. Setengah negara macam di Singapura dia ada R21. Ada sampai peringkat 21. But of course lah dekat kita ni kita tak boleh buat sampai 21 pasal saya rasa R21 tu maknanya filem tu free for all. Tapi di sini kita ada sosio budaya, beragama yang berbeza-beza, jadi yang itu kita kena adalah dia punya kontrol dia. Tapi kalau kita berdasarkan kita punya sosio budaya dan agama, kenapa kita nak berlandaskan kajian itu kepada kajian global? Kenapa ia tidak menjurus kepada lokal senario kita? Sebab 12 tahun di Malaysia mungkin tak sama dengan 12 tahun di London dan sebagainya. So bagaimana itu diatasi? Dia sebenarnya ni, kita tidak boleh mengenepikan budaya, dan dalam masa sama kita tak boleh juga mengenepikan global punya berlaku, kerana kedua-dua tu kena blend bersama. Kalau kita ambil fokus untuk negara kita saja, kita kena ingat filem luar akan datang. Jadi filem luar, banyak filem luar, jadi filem tu kita kena suit dengan kita punya negara kita. Jadi kalau kita tak melihat filem luar dan tak melihat budaya kita, maka dia akan jadi satu pertumbungan. Akhirnya kita tak boleh lulus semua filem luar. Dan Datuk, mungkin Datuk nak juga kongsikan sejauh mana kajian ataupun perbincangan untuk meletakkan stesen TV sebagai antara mereka yang boleh menapis filem ini. Okey. Untuk makluman, buat sementara ini kita dah ada 3 stesen TV yang diberi kebenaran. Astro, RTM dan juga Media Prima. Okey. Dan yang selain daripada itu, kita juga dalam kita punya pipeline macam TMNet. TV Sarawak. Kemudian Awesome. Mereka juga memohon untuk membuat tapisan sendiri. Kita sebenarnya tidak ada halangan untuk mereka membuat tapisan sendiri, kerana mereka juga akan menggunakan garis panduan dan akta yang sama. Cuma lagi pihak TV kena perlu bersedia, kerana kita melihat kalau di LPF orang yang sama akan menonton dan menapis. Tetapi kalau di stesen TV, dia punya turnover dia tu yang kena salah satu faktor yang kena tengok. Orang yang napis tu mestilah orang yang sama setiap masa. Kalau berlaku turnover, takut nanti kepahaman tentang penapisan tu. Itu yang kita risaukan. Tapi dari segi lain-lain kita sebenarnya menyokong untuk buatkan diri. Sebenarnya untuk memudah cara juga Datuk sebenarnya. Datuk, dan kita nak tahu juga kenapa klasifikasi filem ini seringkali mengalami proses semakan semula. Kita nak tahu juga. Macam saya kata tadilah, satunya kita melihat global, yang juga kita melihat ialah teknologi perfilman itu sendiri sekarang. Dia ada elemen CGI dan sebagainya, dan juga kematangan penonton. Benda-benda macam ni kita kena lihat. Sekarang macam penonton kita sekarang, macam Helena cakap, makin matang. Kita lihat bahawa benda ini adalah sesuatu yang make believe. Cerita-ceritanya adalah fiction. Jadi kalau kita masih tidak mengikut kita punya klasifikasi ataupun kalau kita tak buat kita punya kajian klasifikasi, maka kita akan terikat macam dululah. Filem-filem yang sebenarnya kita boleh bagi dah untuk 13. Tapi kita tengok ada ganas. Tapi ganas tu adalah di bawah CGI je pun. Tidak ada pun yang boleh kita menghalang lah daripada mereka menontonnya. Jadi itu yang sebabkan kita kena kaji.
Dewasa kesempatan. Yang ini pun sebenarnya saya nak ambil kesempatan bahawa benda ni bukan rigid. Klasifikasi ni bukan sesuatu yang rigid dan kita sentiasa mengalu-alukan maklum balas daripada industri supaya kita terus berbincang. Dan saya juga nak ambil kesempatan di sini mengajak pihak industri filem supaya datang ke LPF untuk kita berbincang sebelum sesuatu filem itu dibuat. Supaya apabila kita lulus, kita boleh bagi lulus bersih dan tidak banyak potongan ataupun pengubahan yang kita buat. Jadi kita amalkan open door policy. Yang itu yang kita amalkan sekarang dekat LPF lah. Okey, baik. Dan mungkin sedikit harapan LPF tentang industri perfilman Malaysia. Okey, kita punya 3 lah. Pertamanya kepada industri, macam saya katakan tadi, kita mengharapkan industri lebih kreatif, lebih berdaya saing dan juga kita boleh pasarkan untuk klasifikasi yang baru. Kepada ibu bapa, kita mengharapkan mereka lebih bertanggungjawab. Apabila kita dah ada klasifikasi baru ni, mereka lebih bertanggungjawab. Dan juga kepada juga kita minta input daripada mereka lah. Pasal sumbangan LPF ni bukan besar. Kalau ibaratnya sebagai saya boleh cakap kami ni sebagai orang yang berjalan di pantai. Okey, kita tidak mampu untuk mencampakkan semua starfish ke laut. Tetapi mana yang kita boleh campak ke laut, kita harapkan starfish itu akan hidup. Jadi sama dengan industri filem ni lah. Kita bantu supaya sama-sama berjaya. Itu dia perumpamaan bahasa baru tu. Menarik tu. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Haji Muhammad Dusuki Haji Yaakob merupakan pengerusi Lembaga Penafisan Filem dan atas topik yang saya kirakan dapat memberikan info kepada kita ketika ini dan sesuatu yang menarik sebenarnya. Dan selepas ini kita nak bersama di Sarawak bersama dengan wartawan di Sarawak, iaitu kita nak meninjau keadaan mangsa banjir di Sarawak yang kabarnya semakin turun. Saksikan. Berdasarkan Met Malaysia, kawasan yang diramalkan berlaku cuaca hujan lebat berterusan ialah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah serta Bintulu. Pada 28 Februari lepas, 2 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Bauk, Sarawak dibuka berikutan hujan berterusan sejak 2 hari sebelumnya. Daripada hanya 17 mangsa pada awalnya, kini Sarawak mencatatkan angka 3 digit jumlah mangsa iaitu 172 orang setakat Rabu petang. Mangsa banjir di negeri ini melibatkan kawasan Kuching, Bauk, Serian dan Siburan. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, sehingga Rabu, sebanyak 5 PPS beroperasi di negeri berkenaan. Pada 27 Februari lepas, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat dalam tempoh 12 jam di beberapa daerah di Johor dan Sarawak sekiranya hujan lebat atau ribut petir yang signifikan terus berlaku. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa menjaga keselamatan dan mematuhi arahan pihak berkuasa sepanjang musim hujan ini. Selain itu, sila pastikan anda mengutamakan kebersihan diri dan mencegah denggi yang boleh berlaku sepanjang musim hujan. Laporan Rosin Rusmin. Baik, Nurul. Ya. Perasan tak awak besarkan anak awak, dia tak sama macam kita dulu. Keadaan sekarang sebelum zaman 90-an tu dengan zaman sekarang dia tak sama. Sekarang ni kalau kita buat apa-apa kita akan macam kita akan macam kalau dulu saya buat ni habis mak kejar. Tapi kalau anak-anak sekarang kita buat perkara yang sama, outcome dia tak sama. Betul. Dulu kita takut, sekarang diorang tak takut. Betul. Dan mungkin keadaan persekitaran yang menjadikan segalanya berubah. Zaman kita dulu mana ada teknologi, Helena. Betul. Kita bebas bermain dengan kawan-kawan. Dan mungkin juga kes jenayah tak berleluasa seperti zaman sekarang. Betul. Itu juga menambah kebimbangan. Dan ibu bapa dulu pun mungkin ada waktu bersama dengan keluarga. Tak macam kita yang sibuk bekerja. Betul. Walaupun di rumah masih lagi bekerja nak tambahkan pendapatan. Ekoran keadaan ekonomi yang agak terbeban ketika ini. Ini merupakan antara faktor
faktor kenapa pertumbuhan dan cara pembesaran anak ni agak berbeza. Dan hari ini kita nak bawakan satu topik yang begitu menarik sekali, iaitu mengenai kebimbangan ibu bapa di kala era digital ini. Dan pastinya kita bersama dengan tetamu di studio adalah merupakan pegawai psikologi daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, iaitu LPPKN, Puan Rasidah Sulaiman. Selamat datang Puan, apa khabar? Okey Puan, berbalik pada apa yang kita katakan sebentar tadi, zaman dahulu nak besarkan anak dengan zaman sekarang, saya yakin boleh dikatakan hampir 90% banyak perubahannya. Dan selain daripada kita nak meletakkan perubahan zaman yang menyebabkan tak relevan lagi untuk membesarkan anak seperti zaman terdahulu, apakah lagi faktor yang menyatakan bahawa ianya adalah tidak relevan? Mungkin Puan boleh jelaskan. Assalamualaikum dan salam kekeluargaan. Pertamanya terima kasih kepada penerbit rancangan Apa Khabar Malaysia di atas jemputan pada LPPKN lah untuk mengupas tajuk yang saya kira sangat hebat iaitu dilema ibu bapa era digital. Baik, sebenarnya ibu bapa sememangnya ibu bapa ni bertanggungjawab untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak, tidak kiralah mereka ni bekerja ataupun sebaliknya, kerana ia adalah salah satu cara untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Baik, ini juga sangat berkait rapat dengan matlamat keibubapaan itu sendiri, iaitu membimbing anak-anak ke arah pencapaian potensi mereka sebagai insan yang bertanggungjawab, berdikari, produktif, dan yang paling penting adalah berakhlak mulia. Kita tidak nafikan cabaran ibu bapa dahulu dan hari ini jauh beza. Kalau dulu kita sebagai ibu bapa sangat risaukan anak-anak ni bermain di dalam parit kan, panjat pokok yang ada sarang tebuan kan, kemudian berlari-lari daripada kampung A pergi ke kampung B kan. Tetapi hari ini amat berbeza. Anak-anak kita ni ada di rumah, tetapi sebenarnya mereka masih terdedah dengan risiko yang tidak diingini. Jadi kita sebagai ibu bapa ini perlu peka dengan cara untuk memberikan tunjuk ajar kepada anak-anak ini, khasnya tingkah laku yang baik dan juga tingkah laku yang tidak baik. Jadi justru itu perhatian dan kasih sayang ini haruslah diberikan mengikut peringkat usia masing-masing. Jadi di sini saya ingin kongsikan Rasulullah SAW menggunakan pendekatan 4 fasa pendidikan anak-anak yang saya kira boleh dijadikan panduan kita sebagai ibu lah. Okey, fasa yang pertama adalah ketika umur anak-anak ini 0 hingga 6 tahun, seperti yang ada di dalam kandungan tu kan. Jadi pada fasa ini Rasulullah SAW menyuruh kita supaya lebih banyak memanjakan, kemudian membelai, mengasihi dan juga menyayangi anak ini dengan penuh kasih sayang. Dilayan seperti raja. Tidak kira sama ada anak tu anak sulung, anak kedua ataupun anak ketiga ataupun anak kembar. Dan perbanyakkan bermain, bergurau senda dengan anak-anak inilah. Dan kesannya apabila kita menerapkan nilai-nilai yang seperti saya katakan tadi, adalah anak-anak ini akan lebih berasa tenang, gembira, seronok. Kerana apa? Kerana ibu bapa mereka ada bersama mereka. Dan fasa yang kedua adalah ketika anak-anak ini berumur 7 hingga 14 tahun. Baik, pada tahap ini kita sudah mula sebenarnya perlu menitik beratkan tentang perkembangan sosial anak-anak itu. Bagaimana kita nak menerapkan perkembangan sosial anak-anak itu? Adalah yang pertama melalui penerapan nilai-nilai murni. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Okey, disiplin dan juga tanggungjawab. Di sini saya nak kongsikan sebenarnya mengapa disiplin itu sangat penting kita terapkan pada fasa ini. Kerana disiplin akan membantu anak-anak ini lebih bertanggungjawab terhadap pilihan dan tindakannya, serta bagaimana dia nak membuat keputusan yang bijak tanpa
maksudnya tindakan yang tidak mencederakan emosi ibu dan juga emosi dirinya. Kemudian memberi panduan kepada anak ini untuk bagaimana dia bergaul dengan rakan-rakan dia. Saya kira kat sini kalau dah 14 tahun tu mungkin dia dah ada kawan-kawan yang dia suka, kan. Kemudian yang kedua adalah memberi kemahiran dan pengetahuan bagaimana nak menyelesaikan permasalahan kanak-kanak remaja ni. Dan yang seterusnya adalah memahami bahawa dalam pergaulan kita ni ada had dia, had tingkah laku. Okey. Dan pada fasa ini juga sangat penting seperti hadis Abu Daud mengatakan bahawa perintahkanlah anak-anak kamu menunaikan solat pada ketika ia berumur 7 tahun dan pukullah ia sekiranya tidak menunaikan solat ketika berumur 10 tahun dan pisahkan mereka antara anak lelaki dan juga perempuan. Baik, saya sambung sedikit untuk kesannya sekiranya kita menanamkan nilai-nilai yang saya sebut pada fasa yang kedua tadi akan membantu anak-anak ini untuk menjadi lebih bertanggungjawab. Sebab tu penting sangat pada fasa ini kita programkan sasiah dan akhlak anak-anak kita tadi. Baik, fasa yang ketiga perempuan adalah ketika anak-anak ini berumur 15 hingga 21 tahun. Baik, fasa ini sangat penting di mana ibu bapa perlu memberi perhatian serius kerana pada ketika ini anak-anak remaja kita ini mempamerkan sikap memberontak dia. Jadi kita ni sebagai ibu bapa sebenarnya perlu tahu mengapa mereka memberontak. Sebenarnya anak-anak remaja ini, sebab saya biasa buat kaunseling sosial dengan kanak-kanak remaja, sebenarnya kanak-kanak ni memberontak dia sebenarnya adalah untuk cuba menyatakan pendapat dia dan cuba nak memahami sifat orang lain dan cuba untuk memahami permasalahan dengan melihat kebenaran dan juga kesalahan. Jadi pada fasa ini kita ibu bapa seharusnya menjadi pendengar yang baik pada anak-anak kita ni ataupun menjadi rakan dah dan kita ni kalau bolehlah menjadi ibu bapa ni selalu bertanya dengan anak-anak apa yang anak-anak kita lakukan, bila dia berkelakuan seperti itu dan dengan siapa kanak-kanak ini bergaul ataupun berkawan. Jadi kesannya sekiranya kita mengamalkan nilai yang kita sebutkan pada fasa ketiga tadi, insya-Allah anak-anak ini akan menjadikan kita ibu bapa sebagai orang yang pertama kalau dia ada masalah kalau dia nak berkongsi sesuatu jadi dia tidak mencari sumber-sumber maklumat daripada lain. Jadi ibu bapa perempuan pengacara berdua termasuklah saya, jadilah kita ni orang yang pertama menjadi telinga mata telinga kepada anak-anak kita yang kita maknanya sayangi. Bukanlah hanya kita tunggu anak bercakap dengan kita, sometimes ada waktunya kita perlu bertanya untuk memahami dan menyelami emosi mereka. Tetapi puan, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan kupasan yang lebih menarik. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity dan tersenarai sebagai 17 negara mega diversity di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Okey, kalau tadi Puan Rasidah ada berkongsikan mengenai fasa pembesaran anak daripada fasa 1, 2, 3 dan kita nak masuk ke fasa keempat iaitu fasa yang paling kritikal Puan dan Puan mungkin boleh kongsikan?
Ya. Baik, fasa yang keempat adalah ketika umur anak ini berumur 21 tahun ke atas. Baik, sebenarnya pada fasa ini adalah masa untuk ibu bapa memberikan sepenuh kepercayaan kepada anak-anak dengan memberi kebebasan untuk mereka membuat keputusan. Namun kita sebagai ibu bapa masih perlu memberi perhatian dengan cara apa? Dengan memberi nasihat dan memberikan doa yang baiklah untuk anak-anak kerana pada umur 21 tahun ini bermulalah pengembaraan individu itu sebagai manusia untuk memulakan hidup dia. Mungkin dah ada pasangan jadi insya-Allah sekiranya semua ibu bapa mengamalkan daripada fasa pertama tadi hinggalah fasa yang keempat tadi, kehidupan kita dapat dilalui dengan sejahtera dan gembiralah. Cuma apa yang saya nak ingin pesankan di sini adalah kita sebagai ibu bapa jangan mudah putus asa, jangan banyak mengeluh. Contoh kalau katalah, sebab kadang-kadang anak kita ni sebenarnya dia tidak dilahirkan untuk terus menjadi baik ataupun dia tidak dilahirkan terus berakhlak mulia. Jadi kitalah ibu bapa yang perlu membimbing mereka sehinggalah selagi sampai ada kita ni bernyawa sebab kita lihat di sini ada pakar pendidikan kanak-kanak mengatakan nasihat yang diucapkan sebanyak 200 kali terhadap kanak-kanak mampu membentuk tingkah laku yang baik seperti yang ibu bapa inginkan. Sentiasalah berusaha mencipta bonding bersama keluarga, wujudkan sedikit rasa cemburu, jealous. Contoh dia bila anak-anak kita ni rapat dengan rakan-rakan yang lain. Jealous tu bukannya kita cemburukan apa ni supaya kita ni sebagai ibu bapa kita lebih memperbaiki, lebih tahu apa sebenarnya yang berlaku pada anak-anak kita ni. Sebab tadi kita dah tahu kan, dia dekat luar pun kita kena ambil tahu, dia dalam rumah kita, depan mata kita pun kita perlu ambil perhatian dan ambil tahu. Dan kalau saya nak ringkaskan di sini, gunakan pengaruh hati. H ni H ni maksud dia hormat. Maksudnya kita sebagai ibu kita pun perlu hormat apa hak-hak dan kehendak seorang anak tu. Jadi anak tu pun dia kalau dalam perhubungan komunikasi yang terapeutik tu, dia pun perlu menghormati hak ibu bapa lah. Kemudian A adalah ambil berat. Tadi yang saya kata perlu tanya dengan siapa dia keluar, bagaimana, apa yang dia rasa. Dan yang ketiga adalah T. T ni bermaksud dia tunjuk. Tunjuk ni maksudnya kita ni sebagai ibu bapa adalah orang yang paling dekat pada anak-anak untuk memberi contoh dan memberi teladan kepada anak-anak tadi. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlas ni sebenarnya kita boleh terjemahkan kadang-kadang melalui kata-kata kita. Contoh kalau kita nak menghantar anak kita ke sekolah, biasanya apa kata-kata pertama yang kita berikan kepada anak kita? Belajar elok-elok, jaga belajar baik. Okey, kita sambung lagi ayat tu. Okey, nama anak contohlah kata nama Husna kan. Okey, baik Husna, anak yang baik. Okey, ibu hantar anak Husna ni pergi ke sekolah kerana Allah SWT. Kerana ibu itu adalah tanggungjawab ibu, kerana itu adalah amanah daripada Allah SWT. Itu dia. Dan kita pun masa tak begitu mengizinkan. Yang paling penting jangan pilih kasih di antara anak. Dan kita nak bercakap mengenai kempen kasih daripada LPPKN ini. Puan ni mungkin Puan boleh sentuhkan. Baik, kasih ni sudah tentulah sebenarnya sifat kasih ni adalah dia sangat berkait rapat dengan kasih sayang. K sebenarnya kasih sayang. Okey, A tu adalah akhlak. Tadi kita dah bincangkan kan secara panjang di masa awal tadi kan. Kemudian S adalah sihat dan selamat. I ilmu. Dan bila lengkap ketiga-tiga ni, maka dia akan mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan juga institusi keluarga kita lah. Sebab tu kita sebenarnya sekarang ni mempromosikan bahawa keluarga adalah jiwa negara. Okey. Dan selain itu kita nak tahu juga kalau LPPKN ada program-program keibubapaan yang boleh diturut serta oleh ibu bapa untuk lebih memahami cabaran dan ilmu parenting itu sendiri.
Baik, sebenarnya macam saya beritahu tadi, sebenarnya keibubapaan ni adalah satu proses. Jadi bila satu proses kita nak membangunkan tabiat seseorang tu perlu kepada 3 komponen. Iaitu komponen yang pertama adalah keinginan kita. Yang kedua adalah pengetahuan. Jadi yang ketiga adalah kemahiran. Jadi untuk memperkasakan ketiga-tiga komponen ini untuk membentuk tabiat keluarga yang sejahtera, di LPPKN kita ada banyak mengadakan kursus-kursus latihan dan pendidikan keibubapaan seperti ilmu keluarga kerja, program pendidikan keselamatan dan anak, pengurusan kewangan, keibubapaan digital dan juga kalau untuk kaunseling keluarga juga ada disediakan. Maksudnya di LPPKN ni contoh dia sebab kita ada pusat remaja K18. Jadi bila ibu bapa datang buat sesi kaunseling keluarga macam ni bersama ibu dan bapa, kita akan jemput juga anak-anak yang telah menjalani sesi kaunseling sosial di pusat remaja K18 untuk hadir sama supaya komunikasi dan penyampaian itu dapat dibersamakan maksudnya supaya tidak ada tidak ada berlaku ketidakfungsian lah dalam komunikasi keluarga itu. Itu dia. Dan Puan nak menyentuh mengenai segi pembangunan modal insan khasnya kepada anak-anak zaman sekarang, di mana lihat cabaran ibu bapa ketika ini dilihat begitu sangat ketat sekali nak mengejar keadaan kewangan, ekonomi dalam masa sama nak membina sasiah diri anak. Dan mungkin Puan boleh kongsikan secara langsung ataupun secara sedikit sebanyak tips kepada ibu bapa di luar sana dalam menyeimbangkan kehidupan ini supaya anak mereka tidak terjumus dalam kancah yang tidak diingini, khasnya hanyut dalam bahaya dalam media sosial dan juga teknologi ketika ini. Baik, sebenarnya kita tak boleh nafikan kepentingan media sosial ni pada anak-anak remaja kan, kerana anak-anak ini dia nak belajar pun dia perlukan pengetahuan daripada sumber internet, kerana daripada internet dia dapat maklumat dengan cepat tapi kita tidak boleh melupakan peranan kita sebagai ibu bapa dalam mendidik anak-anak tentang supaya anak-anak ni dapat memanfaatkan internet dengan bijak. Perkara yang pertama adalah kita tidak boleh lari, iaitu perlu memberi penerangan dan kefahaman tentang internet ni. Contohnya kita tidak boleh berkongsi maklumat peribadi kita, tidak boleh berkongsi tidak boleh membuka aurat ataupun ketika bergaul dengan rakan-rakan. Kemudian beritahu juga dengan anak ni sekiranya apa benda yang kita masukkan, contoh gambar dalam media sosial tu akan kekal di laman sosial. Kemudian kita perlu juga menyekat laman-laman web yang tidak yang agak mengundang bahaya lah. Yang mengundang bahaya tu dan pada saya tidak salah juga untuk kita sebagai ibu bapa ni cuba bantu anak-anak, bimbing anak-anak ni cari aplikasi internet yang pembelajaran yang menarik lah. Maksudnya kita sentiasa ada dengan anak-anak ni ketika dia melayari internet. Itu dia. Maknanya kita tak boleh nak sekat sepenuhnya, tetapi kita perlu mendidik mereka tentang had dan bahayanya teknologi itu sekiranya tidak digunakan dengan betul. Pemantauan rafat itu penting. Baiklah, itu saja yang dapat kita kongsikan tentang dilema ibu bapa era digital. Terima kasih kami ucapkan kepada Puan Rasidah Sulaiman, Pegawai Psikologi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN kerana kesudian berkongsi ilmu tentang dilema ibu bapa dan ilmu keibubapaan ini. Dan sekian saja dalam Apa Khabar Malaysia. Sebenarnya ilmu keibubapaan ini memang tak habis, Helina, melalui pengalaman kita juga, dan diharapkan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada anda di luar sana. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat berhujung minggu. Bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.